I'm reacting to. Your attention, ladies and gentlemen, it's Amirul Shaki. What up, AS gang? It's your abang, it's your YouTuber, it's your Amirul Shaki. Welcome back to segment I'm reacting to. tak payah cakap dah, aku nak react kat video apa. Korang tahu dah video ni, korang mesti dah tengok sebelum aku. Actually video ni aku dah lama tahu, cuma let lu simpan dulu, so tak berapa tengok sangat. Okay, we going to react to the pensyarah tinggi. Tapi nak bagi tahu betapa meletupnya kes pensyarah ini. Kalau kau pergi kat YouTube, you tekan huruf P aja, second yang keluar kat situ adalah pensyarah hina B40. Terus keluar. Macam biasa, reaction aku adalah reaction yang paling jujur, paling ikhlas, tak ada bias, dan aku takkan pilih mana-mana pihak. But we need to watch dululah, kita jangan terus judge ke apa ke. So pensyarah hina B40, kita ada video daripada Panda TV3. Dia kata viral pensyarah menghina golongan B40 kerana tidak mampu memiliki laptop. Before we start, jangan lupa tekanlah butang subscribe tu, part of the AS gang. Butang loceng tu tekan, dan jangan lupa follow me on Instagram and TikTok to know the latest update about me, and we can connect there. Kalau kau rasa nak beli t-shirt aku pun, aku ulang balik t-shirt tu tinggal size M, sebab yang ramai DM aku adalah orang yang size L, XL. Aku minta maaf. Tak ada. Let's react to this pensyarah ni, okay? Mana kau punya komputer? Saya tak ada komputer, bos. Saya komputer, bos. Engkau tinggal kat mana? Seremban. Kau tinggal kat Seremban. Bapak engkau kerja apa? Weh, tak kerja. Jap. Weh, aku terasa doh. Kenapa tanya macam tu? Okay, aku tak tahu what's going to happen next yet. Aku tak tengok lagi. Aku tak tahu this is try not to laugh ke, aku boleh buat, ataupun nak try not to cringe ke, ataupun try to not to get mad ke apa ke. Aku rasa try not to get mad kot. Tapi soalan dia tu, not only the soalan, the tone of the soalan. Kenapa dia tanya kau tinggal kat mana, pakai phone ke, pakai laptop ke, apa ke. Okay, bagi aku whether dia patutnya pakai laptop atau tidak, dia still masuk to the class. Ni kelas kelas ni. Seremban. Kau tinggal kat Seremban. Bapak engkau kerja apa? Bapak aku kerja apa? Tak kerja, prof. Mak engkau kerja apa? Mak kau kerja apa? Dah tak ada, prof. Mak tak kau ada. dah tak ada. Bapak engkau tak ada kerja. Ya, prof. Kau tak. Okay, masa aku UiTM dulu, semester 2 memang dah kira satu course ni wajib untuk aku ada laptop. I am not datang daripada keluarga yang senang, but my father would plan well lah untuk belikan aku laptop dan sebagainya. Aku tak apply PTPTN. The student have a problem. The problem dia tak mampu ada laptop. What can we do is try our best to provide solution. Bukanlah semata-mata kau bagi duit. There must be a way for us to help this student. Tak semua orang mampu. Macam aku dulu, shout out to lecturer FITA, Fakulti Filem Teater dan Animasi di UiTM Puncak Perdana, yang mengajar writing, mengajar lakon, mengajar directing, yang mengajar semua yang seni tu. They will ask first, kau ni masalah ni dengan kalau tak datang kelas ke, pelajar yang paling problematik pun, the lecturer will ask first, kenapa kau ni? Tak mampu. Macam mana nak bagi kau mampu ni? Ambil PTPTN tak? At least the tone is different. This one is like, bapak kau kerja apa? Aku kat situ pun dah triggered. Okay, aku tak marah. Try not to get mad challenge. Kau tak ada adik-beradik? Ada, prof. Kau cakap dengan kakak engkau, kalau dia ada gelang emas, pergi jual kat gelang emas. Pergi Weh, sumpah lah lecturer cakap macam ni. Kau tak ada adik-beradik ke? Kau cakap dengan kakak engkau jual gelang. Weh, korang how can a lecturer, seorang pengajar, nak ajar orang berdisiplin if you tak berdisiplin? Ni contoh. And how can you teach the new generation berakhlak mulia, to have a good attitude, if you showing this kind of attitude? Kalau lah tiba-tiba kau cakap ada cara tak, kerajaan negeri ke, apa ke, bantuan ke, apa ke, you know, you have those things. Kalau itu yang terkeluar pada mulut dia, ataupun cakap usaha sikit kita belajar. Cukup. Bukan tanya pasal personal orang yang melampau sampai suruh kakak kau jual gelang emas while you wearing the gelang emas. What if I ask you, Puan? Prof. Nama Prof doktor Profesor Dr. T.S. Roshana Takim. Is that's her name? Wow, banyak pangkat. Kamu dulu ada lecture
Kamu dulu mak bapak tak, wahai Prof? Kenapa kamu tak minta dorang ajar kamu how to talk to people, whether is older than you, sama umur ataupun younger than you? Beli komputer. Aku cakap dengan kamu. Kalau kau ada kakak ada gelang emas, pergi jualkan gelang emas, beli komputer. Patut tu kau tak boleh belajar dengan baik disebabkan kerana kau tidak ada komputer. Aku punya jantung shake, sebab apa saya shaking kat dengar apa dia cakap ni. Kalau akulah yang kena masa ni, we know our parents punya condition, kita tahu family kita macam mana. Sekalipun ni aku cakap jujur lah, kalau kau adik bongsu ke, adik second last ke, sekalipun abang kakak kau tu yang berjaya gila babi ke, ya ke kau boleh minta macam tu je kat your siblings untuk belikan laptop? Siap suruh jual. I mean, you cannot say these things, dude. Dude dah Prof. Because this is you are lecturing, you are the lecturer. This is the classroom, this is your profession. Be professional. And once you say aku kau, I have a lot of teacher, that's why I said teacher, no lecturer. Teacher yang perangai macam ni tau, zaman aku sekolah dulu. Dan diorang suka lepaskan geram, tunjuk how powerful they are depan student lain. Without thinking, orang lain pun ada perasaan. Bukanlah aku nak suruh dia lemah lembut, meh. Aku tak kata macam tu. Aku tak kata the student is right. Aku tak cakap the student is right. But your attitude is so goddamn wrong. I mean, kesian doh kalau aku kat tempat mamat ni, bapak koyak sia. Koyak yang macam mana tau? I don't want to be in your class anymore. Not because of the subject, it's because of you. Not because that aku malas belajar ke apa ke, it's because of you. Dan kau dah mula berbahasa kan, kau aku with the student. I have a lecturer yang sporting, gila rapat, bawa lawak kasar apa semua, yang berkau aku, but it's very jarang. But when they talk secara general, they will say saya awak. Lepas ni aku akan ajar kau Excel. Pasal itu kau akan menjadi dropout student. Semester 5 kau tak ada komputer. Aku sanggup, aku tak ada pakaian. Aku ada 5 lai je pakaian. The most important, the computer is very, very important for me. Hanya 800 saja beli komputer. Apa masalah kau? Wait. Hold up. 800 tu yang kaki lag tau. Lepas tu bila kau dapat laptop RM800, lag selalu, rosak selalu pun kau bising juga. Aku ada 5 helai baju. I try to get her point. Sorry aku takkan sesekali sokong dia sangat ke, atau marah dia sangat, ataupun begitu juga dengan student. I will listen first. The computer is very, very important for me. Mulai je pakaian. The most important, the computer is very, very important. Okay, now I understand. Mungkin dia kata zaman dia belajar dulu kot, ke zaman sebab dia dah bekerja. Okay, let's say something like that. So dia sanggup ada 5 helai saja pakaian. So they're saving money and buy the computer. Okay, she's got a good point there. She's got a good point. Aku takkan tentang yang benda tu. Let's hear it. Hanya 800 saja beli komputer. Apa masalah kau? Pasal itu aku tak boleh duduk orang dengan B40 ya. Dia lebih. Wait, did she just say that? Pasal itu aku tak boleh duduk orang dengan B40 ya. Sebab itulah aku tak ada duduk dengan orang B40. Wait, ini tak sampai aku tak rasa benda ni real. Sebab Ibu tengok dah video ni. Apa lecturer cakap macam ni? Aku kenal dengan ramai lecturer muda, sampailah yang ke sini super duper senior, tak pernah tau keluar sampai mulut macam ni. When we talk about financial, lecturer yang dah kaya gila sekalipun, yang ada 2 biji kereta pun, they won't simply jatuhkan, what, we are B40 are so hina towards you. Just because you're professor, you doctor, no matter what your pangkat is, you already miskin because of your attitude. Lah, yes, my mom said a good point. Dia sendiri ngaku, aku sanggup 5 baju sahaja dan sebagainya untuk kumpul. So what are you during that time? Golongan B berapa? Ni B40.
Weh, bapak ah. No, I mean it's sad. Aku dah nak get mad ke nak get sad aku tak tahu. But it's holy Seriously, Prof. You can say that whether it's been rakam or not rakam, whether it's public or not public, you tak boleh cakap macam tu. Walaupun you tak tuduh you directly said to that student yang tengah bercakap ni, but you showing your pendirian secara public dengan secara tak malu. Sebab itulah aku tak boleh duduk dengan golongan B40. Wow. Okay, aku selalu kan cakap aku tak bias kan, aku tak nak judge orang sangat ke apa ke. But this is very wrong. Because you said it. Kalau kau terfikir kau simpan dalam tak apa, but now you state it. Now it's become a statement. If you tunjuk the pengorbanan to kumpul duit, to get the laptop, to belajar dengan attitude yang betul, people akan nampak that is actually the value of menuntut ilmu. But now we can see, since that you mentioned RM800, you mentioned you 5 helai baju, and then you mentioned B40 is all about you look at money, pangkat darjat. So for sure Prof dah kahwin, is it? How's the husband? Okay, aku tak nak canda, nanti kang sibuk korek orang yang personal. Emotional damage. No wonder satu Malaysia talk about her. So how many more lecturer ataupun pengajar ada attitude yang macam ni, and you make other pengajar tercalar nama tu tak? Dia lebih memikirkan pasal lain daripada pelajaran. When you got the right person, orang tu miskin ke, kaya ke, kalau orang tu memang minat belajar, you know, they really into that subject, kau bagi the right amount of money to the right person, InsyaAllah dia boleh buat. Kalau dah financial is dia punya main problem, lain orang, lain ujian. Macam apa tu yang apa bantuan RM500, apa brother yang Myvi minta untuk bantuan banjir tu. Dia abang, bukan Myvi, dia abang Viva Viral. You know, you give the right amount of money to the right person, look with that kind of money, what can they make? So, kalau kau bagi duitnya berjuta-juta, berbilion-bilion kepada orang lebih kaya pun, if dia salah guna, dia boleh khianati negara. Kau faham tak? How can you suddenly judge people B40 just because dia kata tak pentingkan pelajaran? Holy I have a sister, SPM 9A, anugerah dekan every semester, and dia anugerah naib chancellor sampai diploma je. You see how potential dia boleh belajar sampai lawan negara, because understanding keadaan family, and she think wisely. Dia tak pergi pun belajar, sama belajar ke degree keluar negara ke, master ke apa ke. She doesn't do that. Is it show because of ada masalah financial, menunjukkan bahawa kita tak suka belajar, tak suka ilmu? Yo, you can't judge like that lah. This is, sorry, aku selalu nampak pattern macam ni. Majority besar dia datang daripada orang yang faham tak vibe kerja kerajaan, yang kat kaunter kerajaan punya style tu, yang jaga-jaga office, yang jaga-jaga pejabat yang serve kita. I'm not saying semua. Again, aku ulang, bukan semua. Kita selalu dapat attitude yang macam ni, yang suka cakap dengan ada nada dia tu sendiri. You know, yang handle dengan lecturer lain. Lecturer aku sporting, lecturer aku semua best. Yang tak best ni orang kerja pejabat college. Diorang ada this vibe. Diorang memang ada vibe macam ni. The tudung, the pakaian, they all pretty much the program the same. Don't judge people semua pukul sama rata. If diorang tak ada masalah tu, kenapa semua orang kena ada masalah tu? Sedangkan Allah itu uji manusia dengan berbeza-beza ujian, dan kita ni pendosa. Cara kita dosa berbeza-beza. Sorry, termarah. Okey kelas, kau tutup kamera kau tu. Aku tak nak tengok lagi dah. Hah? Sumpah lah dia ni. Apa benda sia? Aku baru support dia punya point. Tapi bila dia cakap, ui, aku memang tak boleh duduk dengan golongan B40. Habis tu kalau dalam student tu ada banyak lagi B40, tak terasa. Peli-peli, kau dah kira menghina. Lepas tu kau boleh pula tutup kamera kau, dia cakap. Aku dah tak nak tengok dah. Aku ngajar kat UiTM. No, tak tahu ni ajar apa ni. Tak tahu ni mana. UiTM. Ya ke? This is UiTM? Ya ke? Gang. Is pensyarah UiTM. Ustaz Taqwa Mulia. Kita ni dah lama kira this video baru tersebar. Oh my god. Luckily UiTM Puncak Perdana lecturer campur lah semua. Yang memang lecturer ajar seni, yang bukan yang juga ajar subjek fakulti.
Adalah yang macam ni yang tegas. Tapi tak adalah sampai menyombong cakap macam ni. Tak ada doh. Ini kalau kau cakap macam ni, which mean you still layan mahasiswa, mahasiswi macam budak-budak sekolah. Pas kau bayangkan, memang ada bahasa-bahasa yang macam ni punya cikgu dekat sekolah rendah cakap macam ni dengan budak-budak. Budak-budak tak boleh hadam tau. And they cannot bawa benda tu balik untuk bercerita to the parents. Memang ada. Again aku cakap. Bukan semua. Bukan semua. Dengar Kau cakap dengan kakak kau, kalau dia ada gelang emas, pergi jual kat gelang emas, pergi beli komputer. Aku nak cakap dengan kau, Prof. Kalau kau masih ada duit, kau pergi balik sekolah, belajar civic. Kau belajar, kau pergi ambil kursus balik. Kau belajar ESQ ke, kau pergi belajar sekolah agama balik ke apa ke. Betulkan balik cara kau bercakap. Sedangkan Rasulullah itu manusia yang paling mulia, yang tiada dekat dengan dia, tiada tandingan dengan dia. Makhluk yang paling dekat dengan Allah adalah Rasulullah. Rasulullah berdakwah tidak pernah kira pun kau warna kulit ke, kau hina ke, kau miskin ke, kau kaya ke. Pasal itu dakwah Rasulullah meluas pada zaman baginda. Sebab tak pernah pilih pangkat darjat. Apa saja ilmu, apa saja ayat Al-Quran yang baru sampai kepada baginda, baginda sampaikan. Itulah Nabi. An-Naba, penyampai berita gembira yang menyampaikan pada umat manusia. Bukanlah kita kata kita bukannya Rasul, kita bukan Nabi. Tak, ambil contoh tu lah. Oh, trigger betul aku kali ni. Aku cakap dengan kamu, kalau kau ada kakak ada gelang emas, Yang dijualkan edit ni gelang pun emas tak payahlah di ulang komputer. part ni. Patut Sakit. tu kau tak boleh belajar dengan baik disebabkan kerana kau tidak ada komputer. Kalau betul lah yang aku dapat tahu pelajar ni dah pun graduate, you punya cakap tadi, pasal tu lah kau bakal menjadi pelajar drop out disebut tadi Lepas ni aku akan ajar kau Excel. Excel. Pasal itu kau akan menjadi dropout student. Pasal itulah kau akan menjadi drop out student. But now, look at you. Viral. With your gelang emas. With your pantang duduk dengan B40. Now the whole B40 is bersatu. Tak apa, aku tak galakkan apa-apa. Sorry itu. Semester 5 kau tak ada komputer. Aku sanggup, aku tak ada pakaian. Jangan emosi. Aku dah emosi tadi. Aku sanggup tak ada pakaian dan sebagainya. Aku memang ada member aku yang memang tak ada laptop sampai semester 5. Yang dia buat adalah dipinjam. Apa ni, member dia punya sentiasa. Tapi assignment siap. Ada yang juga beli, lepas tu jual balik. Percayalah cakap saya, Prof. Kalau dia mampu, dia dah ada laptop sendiri dah. Most of teenagers dah zaman sekarang ni standard lah memang ada laptop sebelum masuk universiti pun. Kadang-kadang memang laptop family ke apa ke memang dah ada. If dia ada, diorang dah adakan dah pun sebelum masuk UiTM ke mana-mana universiti pun. Okay, university sebut elok. Okay, Aku ada 5 layer je pakaian. The most important, the computer is very very important for me. but I like if she kawal her attitude, dia punya statements, because she's a very good pengajar for sure. The way she tegas mengajar benda tu. But for you judging people financial, people punya pangkat darjat, that is not our tugas, man. Hanya 800 saja beli komputer. Apa masalah kau? Masalah duit lah. Pasal itu aku tak boleh duduk. Weh, 800 tu kalau tak ada duit nak time nak bayar road tax, kalau tak ada juga weh. Kau faham tak? Kau faham tak? Kadang-kadang ada je aku kenal orang yang gaji dia 5,000. Ada my friends yang ada almost 10,000 sebulan. When it comes tiba-tiba pada ketika itu memang terdesak, keadaan tertentu berlaku, nak bayar road tax yang 1,800 ke 800 ke 1,000 ke tu, kalau time tengah tak ada, dia memang tak ada. Doesn't mean mamat tu tak tak pentingkan pelajaran. Sebab kalau kita tengok betul, he survive sampai semester 5. Sian dia. Tapi bro, tabah bro. Orang dengan B40 dia lebih memikirkan pasal lain daripada pelajaran. Okey kelas, kau tu Yang lebih memikirkan pasal benda lain daripada pelajaran. Even the nerd students, the ulat buku students pun tak ada memikirkan pelajaran. 24 jam tak ada. Okay, tak apalah. Let's finish this video. Aku dah berpeluh-peluh ni. kamera kau tu.
Oi! Kalau aku dah tak ada terulang ke part tu tutup kau main kamera tu. Don't you think it's enough kita bagi tegas kau-kau pada seseorang supaya people will remember? Memberi kesan. Kau dah not only you lebih pada tegas, you dah lebih pada itu. You go to hatred punya level, and plus you menghina dia, you call by names, berikan dia satu gelaran, dan kau so tutup lah kamera dia. My God! Aku tak nak tengok lagi dah. Okey, kelas. Ui. Oh my God. I don't know whether dia ada lagi ke tidak video penuh ke apa. Macam biasa aku akan cakap berdasarkan apa yang aku tengok semata-mata. Okay, to the AS gang, thank you so much for watch this reaction. Reaction yang paling tak boleh relax aku dibuatnya. Kalau korang tertanya-tanya siapa yang tadi kat belakang tu, is actually my mother and also my sister. At the end of the day, kita kena balik ke pangkal jalan. Bukan aku nak cakap agama. At the end of the day, we need to check the garis panduan based on our agama, because Islam is perfect. Okay, kita tak perfect. So kita kena persiapkan diri kita dengan understand apa yang pelajaran yang sedia dalam agama kita. Oh, any other agama lah, memang tak suruh pun kita buat this kind of attitude, you know. To the lecturer, I hope you learn the lesson. Aku tak ada orang yang akan bukan, dan aku harap this kejadian, the whole Malaysia are so mad at you. You dapat pelajarannya, dapat pengajarannya, dan semoga tabahlah dengan kecaman-kecaman Jabatan Netizen Malaysia. I am not gonna kecam you. It's just that's my honest reaction, because aku datang daripada keluarga yang bukan senang. We are B40 until now. Okay, but kita orang bersyukur, because saya pernah pesan kepada salah seorang ex saya dulu. Masa tu saya dengan ex saya ni sama-sama jugalah orang-orang yang susah. Okay, dia pernah tengok macam contohlah member-member dia yang perempuan-perempuan yang lain, you know, senang dengan ada PTPDN lagi tambah pula, senang nak itu, senang nak ini. Saya cakap dengan dia, susah itu pun satu nikmat. Susah itu pun sebenarnya satu rezeki, sebab Allah tak pilih orang biasa-biasa untuk terima ujian yang luar biasa. Sebab melalui susah, kita kena think hard, work hard and work smart to get a solution. Because orang yang sedia kaya, terlalu kaya, yang sedia dan sekarang tengah kaya, everything about hidup dia berjalan lancar atau tak lancar sebagainya is all based on money. Because of money, dia boleh dapat lebih special. Because of money, things gonna be smoother. Orang yang tak boleh gunakan duit, we always have to work hard, think smart, work to get a solution. We have to think the creative way. So whatever it is, orang yang senang atau miskin, kita raikan each other. Kita gembira atas rezeki orang, dan kita bersyukur atas rezeki kita. Dan apabila kita dilanda ujian, kita juga kenalah bersabar. Dan setiap kali kita menuntut ilmu itu ada adab, ada adatnya. Termasuk dalam kita menyampaikan ilmu, ada adab, ada adatnya. Barulah sending and receiving dia itu cantik tempat duduknya. Okay, thank you so much for watching sampai habis. Jikalau anda terhibur dan tertawa, terima kasih kerana ia sangat berharga. Jikalau konten saya membuatkan anda terasa, maksudnya anda ada masalah jiwa. Don't forget to follow my Instagram and TikTok. Thank you for watching your Amirul Syakir. Okay, Assalamualaikum.